kepadanya kefahaman agama yang mendalam. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kiranya pada malam ni masih kita berkesempatan, berpeluang untuk sama-sama kita meneruskan kuliah kita, dan malam ni kita menyambung lagi pada kitab Tajul Arus pada muka surat 22. Pada baris yang ke-8 pada muka surat 22, mengulas tentang perihal manusia yang mempunyai nafsu, yang kadang-kalanya mereka berjaya mengatasi nafsu ini, kadang-kalanya mereka tewas kalah dengan hasutan godaan hawa nafsu. Ianya tak lain tak bukan kerana berpunca daripada kurangnya mujahadah. Mujahadah ini sesuatu istilah yang diguna pakai oleh orang yang menjalani jalan salik, jalan menuju pada Allah, jalan ahli ibadat. Dia mengguna pakai istilah mujahadah yang disebut oleh Nabi SAW mujahadatun nafs, iaitu mereka mengekang perjalanan godaan hawa nafsu. Ianya bukan satu perkara mudah dan tidaklah dianya sangat payah kalau kita mengikut kaedah dan susunan gerak kerja yang disusun oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Quranul Karim. Oleh demikian, perkara ini telah pun kita ulas pada bulan lepas, dan masih ada sedikit lagi perkara yang menjadi kupasan kita terhadap bagaimana seseorang, kalau tengok di sambungan dia daripada muka surat 21 lagi, seseorang yang mengerjakan yang wajib seperti solat, puasa, zakat, haji, orang yang melaksanakan sesuatu ibadat yang wajib, tak dapat tidak perlu dan wajib ke atasnya itu menjaganya. Seperti kita menjaga solat, kita lakukan solat, kadang-kala kita lakukan sebagai rutin saja. Dia bukan sebagai suatu program yang menunjukkan kita ni hamba kepada Allah. Kalau rutin, supaya kita makan, minum, breakfast, lunch, dinner begitu. Kadang-kadang kita breakfast, kadang-kadang dok. Sebab rutin, biasa ya. Tapi solat ni bolehkah kalau kita dok, tinggal? Tak boleh. Breakfast kita boleh tinggal, kita makan kat rem, berasa tak laru, tak selera, kita boleh. Tapi solat tak boleh. Berartinya benda ini bukan benda yang sewenang-wenang, benda yang mudah-mudah. Tetapi kadang-kala oleh kerana kita dihijabkan, didindingkan oleh keadaan-keadaan yang mana kita tewas kepada nafsu tadi, maka kita lemah. Kadang-kala tak larat kita, tak mampu kita nak mengatasi godaan tadi, menyebabkan kita sembahyang pun biasa saja. Tak terasa seronok kita solat, seperti mana kita seronok kepada benda-benda yang mengasyikkan kita. Kalau orang usik kita, kalau orang tegur kita, semasa kita buat benda hak kita seronok, mesti kita marah. Kenapa? Kerana kita sedang menghayati benda yang kita seronok tadi. Begitulah solat. Kita sangat-sangat marah kepada hawa nafsu kita yang menggoda kita supaya kita ingat pada benda selain daripada Allah. Kita marah. Bukan kita sedih rasa. Bila kita solat, kita ingat pada benda-benda lain. Tapi tak berlaku. Barangkali tak berlaku pada kita. Sebab tu kita relax. Kita relax. Lepas imam bagi salam, terus kita bangun. Seolah kita tak ada apa-apa dalam solat tadi. Jadi inilah perkara yang
tuan-tuan sekalian, menjadi perbahasan dalam kitab ini. Kenapa tak lama pun imam tu berzikir, tak sampai 5 minit saya kira, doa pun sekejap saja, tapi tak boleh kita nak tunggukan. Tak tahu apa benda komitmen kita. Apa komitmen kita sebenarnya? Komitmen kita dengan Allah ni kadang-kadang berkira sangat. Berkira kita. Seminit pun kita berkira. Cepat sikit. Azan komat sikit pagi. Kita berkira sangat. Benda lain tak berkira. Nak kita bersembang. Bersembang dengan guru kita. Mana kita berkira? Mana? Siapa ke pukul 2 pagi, pukul 3 pagi, seronok. Jadi tuan-tuan sekalian, bukan masalah kita nak memperbesar bekal isu itu, tidak. Tapi kita nak mengambil sebagai suatu suatu tajuk supaya kita faham apa hak kita bincang baru ni berkaitan dengan benda tadi. Ya. Pekerjaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni jangan kita ambil mudah. Walaupun kita nampak benda tu kita buat hari-hari, contoh yang tersebut tadi lah. Ya. Tu. Dan menyambung kepada baris yang ke-8 tadi, baris yang ke-7, maka bagi nafsu padanya suka. Maka bagi nafsu padanya suka dan gemar. Dia gemar, suka kalau kita ni lari daripada landasan gitu. Itu tugas dia. Dia merupakan tali barut syaitan dalam tubuh kita. Dia panggil musuh dalam selimut. Itulah nafsunya. Hak luar ni nampak syaitan. Kau tak nampak? Tak nampak, tak ada arah. Tapi hak dalam tubuh kita ni, hak dah lah tak nampak. Duduk dalam tubuh pula. Betul tak? Ada orang kata tak nampak syaitan, mana nampak luar. Tak nampak. Macam mana tak nampak? Nampak. Iya kok nampak. Benda yang mengasyikkan kita, melalaikan kita dengan ibadah, syaitan lah tu. Apa dia contohnya? TV. Cerita dalam tu. Cerita dalam. Asyiknya. Laranya kita. Lekanya kita dengan benda tadi. Siapa orang azal pun tak percaya. Komak pun tak percaya lagi. Oleh sebab itulah maka itu dia kata syaitan. Unsur syaitan yang ada, yang kita nampak. Begitu juga orang yang mengajak kepada kita ni jauh daripada mengabdikan daripada Allah. Kita nak pergi semaya masjid, dia ajak kita mari, tak apa. Masjid banyak tengah jalan tu. Nak pergi pak orang ngajar lah ni. Enggak orang ngajar banyak tengah jalan tu. Bila gigi, sudah. Bukan dengar orang mengajar pun, bukan nak singgah masjid pun. Kadang-kadang benda lain yang kita buat. Jadi sekarang ni itulah juga syaitan yang mengajak kita daripada hak baik kepada yang tidak baik. Dan banyak tuan-tuan, syaitan hak kita kata tak nampak tu sebenarnya kita nampak. Cuma kita berasa bukan syaitan. Apa? Itu orang. Itu orang, bukan syaitan. Ya, betul, itu orang. Tapi dia merupakan agensi daripada tu. Dia agensi tu dah. Jadi syaitan ni ramai lantik ejen. Supaya kita meniaga direct selling juga ramai ejen lantik. Tak lantik ramai ejen, macam mana kita nak jual barang kita, produk kita? Begitu juga syaitan ni nak jual produk dia lantik ramai ejen. Comel-comel ejen dia. Allah, lari sungguh lah. Kita tak sedar. Itulah dia tuan-tuan. Tak perlu kita nampak syaitan, tapi kita nampak ejen dia. Inilah yang mereka melarakan kita, menjauhkan kita daripada landasan kita dengan agama. Jadi betul dia kata, maka bagi nafsu padanya suka dan gemar, dan bermula sedekah. Tiada suka nafsu kepadanya. Sebab apa nafsu tak suka bersedekah? Nak sedekah, kadang-kadang kita pilih duit nak sedekah, tidak kata pakai ambil tak. Betul tak tuan-tuan?
Ada pakai ambil dah. Tapi kalau kita pergi beli kedah, kita tak pakai ambil. Kita nak besar walaupun benda tu harga 2 ya, kita ambil ke 10. Kita tak ambil 2 ya, tak cari 2 ya. Betul tak ada kata ni. Kalau ada pun kita tak akan ambil 2 ya, ambil 10. Kita pilih benda-benda macam tadi. Tapi kalau sedekah, pilih juga. Pilih yang paling kecil sekali. Jadi macam mana kita dengan Allah ni kita berkira-kira, sedangkan duit hak dalam beg kita tu, duit hak Allah bagi pada kita. Tak bolehkah sekali-sekala kita korbankan, ya Allah hari ni nak bagi 50 ya, derma ke masjid. Berasa berat tuan-tuan, berat. Memang berat. Kalau kita buat pun boleh-boleh bilang berapa kali dalam setahun kita boleh keluar 50 ya untuk masjid. Betul tak tuan-tuan? Tapi kalau orang ajak takat mak kilat, mungkin kita bayar, boleh jadi. Sebab nak tengok lagu mana mak kilat ni, berkilah setara mana, boleh jadi. Tapi kalau bab ni kita berasa payahnya, itulah nafsu kita. Sebenarnya kita mampu buat, tapi nafsu kita menghalang kita. Kalau kita keluar RM50 tu, apa ke dana ke? Tidak. Tapi nafsu tu, dia yang kadang-kadang duk kecek kita. Sudah 60 jamu tak beli banyak kali nak beli ni. Padahal tak beli lagi pun. Jadi tuan-tuan sekalian, itulah. Ini perkaranya. Oleh demikian, maka bila kita jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka nafsulah yang akan bawa kita. Bila kita dekat dengan Allah Ta'ala, kita tak akan takut dengan benda tadi. Tidak akan takut sekali-kali. Itu bak duit dah kocek kita pun. Kadang-kadang kita lagu tu. Apa tu makan minum kita di rumah kita. Kadang-kadang tahu dengan begitu. Kadang-kadang bukan semua. Lepas dengan begitu. Baju di almari kita banyak mana? T-shirt di almari kita, baju kemeja, seluar, kain sarung. Itulah hak perlu ikut orang, hak lain tak boleh ikut orang. Takkan luar dalam ikut orang. Maknanya hak tu pun banyak mana. Hak tak pakai lagi, hak pakai dah. Kita tidak cuba untuk lawan nafsu kita ni. Ambil dia dua lah. Allah kau jiran kau, Allah kau sayang-sayang. Gua nak wikai pelekat kau ni. Tak ajar ya. Nampak demo kurang ke masjid tak? Point kita. Waktu kau dia pelekat demo ni. Kena buat juga gu jara-jara. Gu ni jara-jara kena buat juga. Payuh sangat main masjid ni. Kurang tu. Amat kurang orang masjid sekarang. Semua tepat lah kurang. Sekarang siapa yang nak bekerja untuk Allah ni? Kita lah. Kita lah bekerja untuk Allah. Ni nak pasal speka derah. Siapa kau rapat ujung kapung lah. Nak panggil orang. Derah speka. Orang tak mari tuan-tuan. Hak mari tu, hak biar hak tu juga derah. Setama nak speka pun. Tidak salah. Hamba tidak mahu ke speka tu. Tak. Kuat speka itu bukan cara kita nak panggil orang. Panggil orang kena buat style tabligh tu. Pergi rumah orang. Kalau kita sayang kat orang, kita pergi rumah dia. Guana orang. Nampak? Jemaah tak nampak langsung lagi ni. Allah pisah di standar. Standar banyak sikat lah. Bila-bila makan pisah tanya khabar. Lagu tu bawa panggil orang ke masjid. Kalau pasal spekal rah kita mari dia. Nak jenis orang hak itu kau marah pula. Naik golok atas masjid. Naik golok nak tetok tok bila. Kau apa tu? Luas sangat spekal ni. Guano ni pelik ni. Bising kawan ni nak tidur tak boleh. Jadi hak pasal tak apa itu manalah. Jadi sekarangnya cara kita tuan-tuan mungkin agak sedikit kena buat perubahan. Kenapa kita tidak pergi dampingi dia? Sebenarnya cara lah gitu. Barulah dia akan mari. Mungkin dia pun tidak sapa level ilmu macam kita. Tahap ilmu, level ilmu, tahap ilmu tak macam kita. Mungkin dia akan marahlah. Dengan baca Al-Quran derah saat ni. Nak tidur pagi subuh.
Kita kau sedap bau, kau bangun tidur. Dia tak boleh marah dia. Mungkin inilah nafsu yang kita berdepan, tuan-tuan. Mungkin kita kata, dia ni berat perangai, hodoh sungguh perangai. Mungkin kita boleh kata begitu. Tapi sebenarnya, dia tidak duduk pada tempat kita. Itulah keadaan dia. Kalau dia ada ilmu macam kita, oh, sukanya orang pasal Quran subuh-subuh. Betul tak tuan-tuan? Sukanya, lendiknya berasa, tenteranya berasa. Tapi ilmu dia tak macam kita. Siapa yang nak santuni dia tu? Siapa? Masalahnya sekarang. Kalau tidak kita, nak agak kau orang bukan Islam, mana dia nak pergi? Kita lah yang kenal dia. Jadi tuan-tuan sekalian, sebenarnya ada sedikit saja benda yang orang panggil miss tu. Miscommunication tu sikit sangat je bendanya. Kenapa? Kerana kita rasa pada waktu ya. Dah. Sebab tu Rasulullah SAW ingat ya, dalam sirah bagaimana dia hantar wakil. Sahabat-sahabat hak tak mari jemaah, bukan jemaah saja. Dia hantar wakil, tengok 2 kali tak ada hantar wakil selalu. Takut sakit. Ya. Ini nak kecaknaan tadi. Oleh demikian, ingat satu peristiwa seorang sahabat bila lepas Nabi salam terus dia bangun balik. Jadi orang lain sehari bangun terus bangun balik dulu. Bagi salam terus bangun balik. Jadi Nabi kata, kamu pergi tengok kenapa dia ni bangun begini. Dia pergi siasat. Dia kata, aku cepat-cepat balik sebab pakaian aku satu ni saja. Kain satu ni saja. Isteri aku nak semaya pun yang ni. Nak ayatnya daif. Dia takut tak dam semaya, takut mati. Takut mati. Lorak awak balik kain. Kau isteri tukar bagi isteri. Sampai tahap tu, tuan-tuan, ummah walaupun miskin dia jaga solat. Jaga solat. Kita macam mana? Banyak pakaian kita tak habis nak pakai, tuan-tuan. Tak habis nak pakai sekarang. Ya. Sebab tu kata dia, gemar dan bermula sedekah tiada suka nafsu kepadanya. Kerana tiada melihat padanya bekas. Mana dia tengok nafsu, dia tengok sedekah. Ada bekas kita sedekah? Tak ada. Ilan apa ada? Dalam beg nampak kurang ada. Bekas tak ada. Itu benda dia. Ya. Jadi persoalannya sekarang ni, kita jangan tengok kepada dunia semata-mata. Hak kita bagi itu kita buat simpanan di akhirat. Sekarang kita buat dah simpanan lah ni, KWSP, simpanan hari tua. Hari tua lah nak makan. Tapi tak ada pece mati. Misalnya lah. Jadi duit tu beri kepada orang-orang hidup lah. Kita tak ada kecak simpanan hari tua kita. Klik ke akhirat tengok-tengok tak ada simpanan hari tua. Sudah. Macam mana kita tuan-tuan? Tak jadi ke tu? KWSP tak jadi ke simpanan hari tua akhirat tu? Jadi kalau anak tu guna mengikut apa yang Allah Ta'ala tetapkan, jadilah. Guna duit sedekah kaya, buat tahlil kaya, derma tu niat kaya, buat makan, panggil sayang-sayang ayah makan, semua tu jadi kalau anak dia buat gitu. Tapi kalau anak beli kereta, kalau main masjid tu dapatlah juga kaya dia tu. Tapi kalau beli untuk pergi mana-mana, sajalah. Jadi kalau guna untuk ibadat, memang ada manfaat. Harta si mati tadi, memang ada manfaat dia untuk ibadat kepada Allah. Tapi kalau guna untuk keduniaan, pergi kok tu, pergi kok ni, tak tahu kena hala, rugi saja. Kita bertukulumu khija peluh kecil, peluh besar kita khija, sipar duit, tapi tak ada nak kecap, mati kita. Allah ruginya lah. Anak kita kerja cikgu gaji 45,000 dah. Tak ada masalah dia hidup dia tu. Dia usia apa lagi? Betul tak tuan-tuan? Usia apa lagi?
Setengah-setengah kerja tinggi lagi pun ada. Gaji besar lagi pun ada. Urusin apa nama je. Tak ada urusin dah. Ni baik kita selalu sekarang. Ambil duit tu pergi cari anak yatim ke, orang susah ke. Kalau banyak lagi atau orang pergi umrah ke, kalau banyak lagi lah. Banyak lagi atau pergi haji ke. Macam-macam benda boleh kita buat. Kita, tuan-tuan sekalian, Allah. Ini perkara yang sangat-sangat mudah. Tapi nak buat tu, nak atau pergi umrah 6,000 ni, tak nyati dah baik aku pergi sendiri. Baik aku pergi sendiri. Dah gidah bukan. 14 kali dah awak ni perginya. Apa lagi? Pergi ke orang lain dah pula. Dia cari sendiri lah duit. Dia tak reti nak cari. Awak ni Tuhan bagi ilmu, mudah cari duit, mudah kira nampak. Dia ni Tuhan bagi sekat nak cari duit, tak boleh. Buat akal lah boleh. Tu pun tak ada lagi. Tak boleh kau bui ke dia, atas dia. Allah sukanya dia. Misalnya tak. Payah tuan-tuan. Nak tubik bahaya lagu ni bukan senang. Kecuali orang yang benar-benar hatinya itu nak keredaan Allah. Boleh. Susah. Tapi ada. Ada orang buat. Tapi orang sana ni. Sana. Orang tu buka dah dia. Tu buka dah. Kita tu buka juga tapi tak ada. Teka tak ada tu buka. Bimbang juga. Tanya ada. Tutup. Sudah. Allah kalau aku kaya aku nak aku pergi orang Mekah. Kalau aku kaya aku nak pergi orang haji. Tu habis kaya. Senyap. Mula bunyi kapan nak pergi Mekah. Senyap. Rasa Allah lorak kan. Lorak aku mana? Lorak duk main. Itu benda tu. Percayalah. Allah dia menguji kita. Niat kita tu memang ada. Baik. Tapi bila Allah tunaikan niat kita tak ni, niat jadi kod lain dah. Kod lain selalu. Ni. Duduk tuan-tuan. Jangan jadi macam orang-orang hak kecek. Ni lah jangan. Kita bila kita bercakap, biar benar pada percakapan kita. Itulah kata dia tadi, bahawasanya bukan perkara yang mudah. Kerana apa? Kerana benda yang katakan sedekah saat ni, tiada suka nafsu kepadanya. Kerana tiada melihat padanya bekah. Dan lekas lupa. Dan seperti demikian itu mengajarkan engkau ilmu, tiada jalan kepada Allah. Ada mengajar ilmu bukan menuju Tuhan. Ilmu ni banyak tuan-tuan. Hak nombor satunya ilmu fardu ain, nombor satu. Yang kedua ilmu fardu kifayah. Ada juga ilmu tak ada fardu ain, tak ada fardu kifayah, ilmu tak tahu ilmu apa. Tak menuju pada Allah sikit abu. Mengarut sungguh ilmu ni. Jadi jangan duk ambil ilmu-ilmu lagu tu. Ilmu lagu ni boleh menyesatkan kita ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu nak suruh orang balas laki bini, ada ilmu dia. Ilmu nak suruh keluarga tu jadi huru-hara, ada ilmu. Mau tidak tak ada orang buat gitu tu. Mana? Dia kata kan banyak dipanggil ilmu sihir. Ilmu sihir ni ilmu yang tidak memberi manfaat. Bahkan boleh menghuru-harakan. Memang ada. Zaman Nabi Musa lagi. Ilmu sihir ni kuat sangat. Menyebabkan berlakunya suatu pertembungan antara Nabi Musa AS dengan Fir'aun. Tukar-tukar sihir Fir'aun. Hak kita dengarlah sejarah tu. Itu dari bendanya. Sampai sekarang tak habis-habis lah. Apa lah kita lagu tu jadi ni. Kalau berjual kat mula nak kena kau berjual. Padahal berjual tu guru kita bukan sejuta sehari pun berjual. Buat kena. Allah. Lemah rasa. Tak apa-apa jadi begitu ni. Orang lain tidak begitu, bangsa lain tidak begitu. Bangsa kita ni suka sangat wakhenat. Tutup kedai dia lah. Orang nak tak nampak kedai dia lah. Tak nampak kena buka kedai. Buka. Tak nampak. Macam-macam lah. Tapi kita pun heran juga. Tak nampak. Oleh demikian tuan-tuan, sudahlah mengajarkan engkau ilmu tiada jalan kepada Allah Ta'ala.
maka bahawasanya engkau ajar akan dia selama-lama semuanya kan nafsu. Semua tu hak kita dah ajar ilmu mengarut tu, ilmu yang tidak beri manfaat itu semua nafsu lah. Ilmu nak awet muda, ilmu pakai susuk, ilmu macam-macam, ilmu gagah, ilmu tak napok lah mengajar. Tapi kalau jalan-jalan yang tak di Tuhan redha tu tak boleh lah. Ini bila nak mati susah. Duk belah hatu raya, putaran kah. Allah, penat saja, baru penat saja. Pelesik lah. Tak ingat. Ni baru-baru lama berlaku ni. Adalah sikit-sikit lagi sakit baki tu, ada lagi sikit sakit baki. Ada. Pernah. Akhir-akhirnya bila mati tuanya busuk banget. Lama dah matinya. Apa tu tengok makan habis makuk, makan habis makuk. Tiap-tiap hari habis makuk. Rupa-rupanya muka lain makan, tidak dia makan. Dia ni mati lama dah. Inilah bendanya. Ada lah. Tidak kata benda palsu dah. Cerita betul, bukan reka edak. Kenapa? Kerana manusia menjadikan sahabatnya iblis, menjadikan jin sahabat dia. Sedangkan kita tak boleh nak bersahabat dengan benda-benda macam tu. Itu bukan sahabat kita. Ni sahabat kita ni. Ni ada ramai-ramai. Ni sahabat kita. Berbaik-baiklah sama-sama kita. Kan? Tu. Tak ada. Nyo guna jin. Nyo guna setan. Nyo guna iblis untuk buat pekerjaan dia. Tak ada arah lah. Ngundi tak boleh guna jin. Kamu tidak? Allah, tak tahulah. Kalau boleh guna jin, pendek kata sudah lah. Benar semua dia. Nampak macam orang ngundi tapi jin. Nampak macam orang ngundi tapi hatu kaya. Sudah. Orang ni penat lagi ni. Nasib baik tak boleh. Tak boleh buat begitu. Cuma buat cara lain. Wallahu'alam lah. Itu pulang. Nak sebut bahawasanya tuan-tuan, perkara macam ni berlaku dalam masyarakat orang Melayu Islam. Allah, sedih kadang-kadang berasa ni. Ilmu yang tak beri manfaat. Jangan, tak salah belajar. Susah kita. Susah. Kita belajar ilmu hak sahih je lah. Ilmu hak sahih lah, Quran lah, hadis lah, kitab-kitab para ulama. Cukup lah. Duk beramal benda-benda yang tak membawa faedah ni rugi. Rugi sangat-sangat ni. Beramal ilmu penunduk. Macam ni. Beramal ilmu penunduk. Allah. Macam-macam lah. Mungkin nak dunia. Dia nak ke dunia. Kita nak ke dia penunduk. Nak suruh tunduk kita. Bukan dia. Tunduk Tuhan tu. Apa tunduk sayanya. Tapi orang ni nak ilmu penunduk. Sebab dia nak guna benda tu untuk dunia dia. Jumpa dia agak. Kita jadi rasa malu ke dia. Jumpa rasa malu ke dia. Tapi kalau tak jumpa dia, marah. Allah nasir ni, marah. Belakang dia, jumpa dia, terbokok lalu. Maka ni. Tidak tuan-tuan. Oleh sebab tu, semua ni ada. Tapi baiklah kita buang jauh-jauh. Kerana nafsu engkau suka dengan yang demikian itu. Bila kita mengajarkan ilmu yang menjauhkan kita dengan Allah ni, nafsu suka sangat. Oh, hebat kamu, mulia kamu, orang semua takut kamu, orang pakai agung kamu. Jangan, ada ilmu dia tu. Nampak alik Indonesia ada banyak. Pakak dia gambit sana banyak. Ilmu-ilmu ni. Allah. Penat juga ni. Nak cari kemuliaan pada manusia, nak buat apa? Nak cari kemuliaan pada orang. Kita nak cari kemuliaan dengan Allah. Bukan orang. Orang ni dia hormat kita, dia tak hormat kita, tu pula tadi dia. Tak perlu. Ada. Yang perlunya Allah kasihkan kita. Cari ilmu hak tu. Bila Allah kasihkan kita, tak pelik dengan orang ni. Tak pelik sikit ambuk. Jangan sekali-kali dah ambil benda-benda tadi. Dan maka bahawasanya engkau apa ni? Dan apabila dikata orang sembahyang 2 rakaat,
nescaya masyakkah dan payah. Hei. Apa kita tak boleh semaya 2 rakaat? Kita suka bila bunyi, kalau masuk Isyak berhenti lalu mengajar. Suka. Bukan malah mengajar, tak, bukan. Nak sambung lepas ni boleh lagi, sejak 2 jam lagi boleh. Tapi kita nak semaya sunat tu. Nak semaya sunat qabliyah Isyak. Kadang-kadang kita pergi masjid tapi tak ada arah nak buat, kita kena ikutlah. Resam sesebuah masjid. Kita ngajar lebih 10 minit je. Komat. Allah, letih kita puasa. Kita ni royak syurga, royak kebajikan, royak pahala, royak macam-macam royak. Apa? Masuk Isyak, komat. Jadi 2 rakaat qabliyah Isyak tu gak boleh je. Hak kita doa asal ni, hak kita doa asal gak boleh je. Tak ada nilai jadinya, tidak ada nilai. Seolahnya begitu. Oh, banyak dah kayak pahala mengajar tu. Pahala mengajar, hak mengajar. Pahala semaya suku pula. Pahala puasa suku pula. Sedekah suku pula. Model tak payah lah. Puasa-puasa akan semaya tu je lah. Pada mengajar tu je lah. Benar. Kadang-kadang hak je mengajar sendiri tu ayatnya. Kau komat tu lah. Lewat lah ni. Dia mengajar lewat pada suruh komat. Inilah bendanya. Ni lah tuan-tuan. Lagu mana nak dapat keberkatan ilmu kita? Kita nak royak benda baik tapi kita tak sibuk buat. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka pada orang yang bercakap tapi tidak buat. Jangan main kau ni. Hak itulah kita nak pergi ke dalam sikit. Nak tasawuf sikit supaya kita ni agak jilah sikit. Berasa saya dengan semaya 2 rakaat. Biarlah semaya sunat pun saya. Dia tu semaya. Walaupun sunat pun semaya. Bukan menggol lain. Dia serupa benda lain. Jangan. Tak serupa. Lepas semaya Isyak, semaya sunat pula belum turun masjid. Main rumah lah. Dia klik di rumah ke. Buka saji ke. Kena. Nasi ulai, poyok wudu kat tak ingat-ingat dah. Nak semaya sunat ba'diyah Isyaknya. Papa TV bola pula. Allah, sudahlah. Kalau benar boleh kalau kau marah. Jadi tak ada benda akan membawa ubat untuk kita ni. Baik tersemaya sin tuan-tuan. Nabi semaya rumah sunat. Iya betul. Rasulullah buat semaya rumah. Semaya sunat qabli ba'diyah. Tapi di rumah tu dia lain. Kita lain. Di rumah dia tak ada gapo sekarang. Dia klik kat semaya lalu lah. Tak ada benda-benda yang menggoda dia. Pas dia Nabi pula. Kuat keimanan dia. Kita ni banyak goda di rumah ni. Tuan-tuan sekalian. Dia klik kat macam-macam. Cayalah, anak ke, bini lah, bergapo lah. Artinya, baik kita sudahlah. Klik tu, buat pula. Semaya sunat lain pula. Kena buat juga kan. Apa dia ya? Ayat ke nafsu kita, aku nak mai dulu. Klik kari mu goda aku pula. Tak apa, aku mai dah. Tak si goda lah pula. Kau mai dah, itu nafsu. Tak nak semaya ni goda kita. Dan oleh sebab tu kata dia tadi, kerana nafsu engkau suka dengan yang demikian itu dan boleh dikatakan orang sembahyang olehmu 2 rakaat nescaya masyaqqah dan payah atas engkau. Allah Rabbi al-Karim. Kerana bahawasanya sembahyang 2 rakaat itu antara engkau dengan antara Tuhan. Payah sungguh. Dia berjanji dah dengan Tuhan. La'ughwiyannakum ajma'in. Aku akan goda sampai habis semuanya sekali. Iblis berjanji dengan Tuhan. Dah nak buat mana? Kita berjanji atas, ya Allah, aku lawan iblis sampai habis. Kita berjanji atas. Tak berani berjanji. Tak berani pula dah. Apa tak beraninya? Takut tak buat. Tak apalah. Janji dulu, ya Allah, aku tekad untuk halal, untuk lawan iblis habis-habisan. Lagu mana agak? Tak boleh berjanji. Terah tuan-tuan berjanji sekali. Tu. Tak ada siapa rumah, selok. Janji balik dah ni. Siapa rumah selok pula. Tak apa, esok pula berjanji.
Lagu tu. Janji macam. Biar kita kuat. Lawan tuan-tuan, lawan. Kita kena lawan. Tak boleh. Dia ni tak boleh main-main dia ni. Tak boleh mudah-mudah dengan dia. Dia tak boleh mudah-mudah dia. Selalu berbuana. Dia buana sangat-sangat. Percayalah. Allah. Dia suka kita ni hanyum dengan godaan dia. Sebab semaya itu antara engkau dan antara Tuhan engkau. Tiada ada keduanya. Tak ada. Kita dengan Tuhan. Betul-betul kita dengan Tuhan. Mung jangan goda aku dengan Tuhan. Royak molek nafsu kita tu. Royak. Jadi bunyi suara lah. Royak sesenyak sudah. Royak mana royak diri kita tu, kita kawal, kita kekang nafsu tadi. Jangan. Kalau kita royak pun tarik balik. Royak tarik balik. Jangan dia hanyung pakai stadium, jangan. Biar duduk dengan kita ni. Biar duduk dengan kita. Itu adab kita dengan Allah semaya ni, kena khusyuk. Itu adab. Bila tak ada khusyuk, tak ada adab lah, tuan-tuan. Ya ke? Tak ada adab. Tu kita tak diri rokok tu adab. Itu rukun fi'li saja. Adabul fi'li, adabul qawli, wa adabul qalbi. Lagu mana kalau kita kecil anak main WhatsApp depan kita. Kita buat ke dia, mu lagu mana ngaji mak. Beres kau dia tok tak main WhatsApp. Mu dengar ke tak? Aku kenapa ke? Tahu marah. Tahu kita marah. Apa? Tak dengar. Kita oyak tak dengar. Orang dengar bah, orang main game, orang dengar bah kecil tu. Beres bah, beres. Main game. Lagu mana bahasa kita? Kalau jenis kasar, menate budak ni. Terkasar ni. Kasar tubik kan. Tubik kasar tu. Kenapa? Tak ada adab ni. Abah nak kecek sikit ni. Ni pun tak ada puya nak kecek ni. Puya cuti ni nak kecek. Tak ada rumah semua. Abah tak ada rumahnya, dia ada. Abah tak ada. Abah lorak. Jadi tuan-tuan sekalian, inilah perkara-perkara nak ayat. Begitu Allah Subhanahu Wa Taala, macam mana Allah nak nilai solat? Kita duk khayal mulai. Waliyazubillah. Jangan tuan-tuan. Menjaga sangat adabul qalbi kita dengan Allah. Adab. InsyaAllah, mudah-mudahan. InsyaAllah. Boleh. Dek kita duk ejah semua. Dah lekat. Allah. Senang. Akak takbir teruk selada. Tak ada apa-apa. Tak ada. Sebab itulah demo-demo tu dia kata tak ada. Isor dia. Seminit. Demo-demo tu kata tak ada lapan niat. Demo-demo tu lah. Betul. Tak ada lapan niat ni. Usali tak ada. Tapi siapa dia yang tak ada tu? Orang sana ni. Kalau pok kita semua ni kena ada. Kena ada. Lara tak boleh kena ada. Jadi tuan-tuan sekalian, insya-Allah kita sambung semula insya-Allah. Wallahu a'lam bissawab. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. اللهم ارحم جمعنا جمع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا شقيا ولا مطرودا ولا مخروما يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتوحدت على نصرة شريعتك فوسك اللهم رابطتها وأدمتها وهدي سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها فدي الإيمان بك وجمل التوكل عليك وأحيا معرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصر اللهم آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومن قبلنا يا كريم. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله
أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي